صلاة النبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ عبد الصمد البالنباني وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه. Dan kata Ayub, dan kata Ayub rahimahullah ta'ala, wallahi ma sadaqallaha abdun illa man asrahu alla yush'ara bimakanihi. Artinya, demi Allah, tiada membenar akan Allah Ta'ala oleh seseorang hamba Allah itu, melainkan orang yang suka di dalamnya, dalam hatinya itu, bahawa jangan ada seseorang yang mengetahui akan tempatnya itu. Ini kita sampai penghujung, insyaAllah. Berkaitan salah satu penyakit hati, iaitu syuhrah. Syuhrah ni suka masyhur. Mencari kemasyhuran melalui amal ibadat. Kalau dengan ilmu, dia nak jadi orang masyhur. Kalau kaya, nak jadi orang masyhur. Ahli ibadat yang dikenali ramai, masyhur. Jadi ingin masyhur tu tak boleh. Dia masyhur tak apa. Ada orang yang makna kata dia tak mencari kemasyhuran. Dia buat kerja dengan ikhlas. Macam ulama-ulama dulu buka pondok. Dia pun bukan cari masyhur. Tapi lepas tu dia jadi masyhur. Tu tak kisah. Yang tak boleh ni kita yang nak masyhur. Lobby diri kita. Popularkan diri kita. Puji diri kita. Itu yang dicela oleh syarak. Kalau kita nak kemasyhuran, kita dapat kemasyhuran. Tapi kita tak dapat Allah. Tak dapat akhirat. Tilkad darul akhirah. Naj'aluha lillazina la yuridu uluwan fil ardi. Kata Allah, demikian itu negeri akhirat. Habuan-habuan kelebihan di negeri akhirat itu, naj'aluha, kami jadikan kelebihan akhirat itu, lillazina la yuriduna uluwan fil ard, bagi mereka yang tidak berkehendak kepada ketinggian di dunia. Hati yang ada cita-cita nak dapat ketinggian di dunia, dia takkan dapat habuan akhirat. Di dunia dia dapat ketinggian. Orang puji dia, orang sonjok sanjung dia, orang muliakan dia, orang junjung dia. Tapi habuan akhirat tak dapat. Sebab itu kita mestilah berusaha sungguh-sungguh supaya buat ibadat dengan ikhlas.
Kerana Allah Ta'ala. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka berjuang tu semata-mata mencari, menuntut anugerah Allah dan nak menuntut redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali macam biasalah. Dia mula-mula bawa ayat Quran. Lepas tu buat main hadis. Hadis pun kita tengok susunan dia. Kalau hadis di atas-atas tu semua sahih. Hadis bawah ni hadis dhaif. Hadis dhaif bukan hadis lemah. Bukan hadis tu lemah. Hadis dhaif nama dia. Buat hukum tak boleh. Tapi untuk fadail amal, untuk amalan-amalan, tu tak ada masalah. Lepas tu, baru dia main kata-kata sahabat. Lepas tu, kata-kata tabi'in. Kata-kata ulama-ulama sufi. Itu style Imam Ghazali dalam makna kata tulisan-tulisan beliau. Malam ni, kita dengar pula berkaitan dengan kata Abu Ayyub. Abu Ayyub ni katanya Abu Ayyub Asy-Syaqatiyani rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Wallahi. Ini wallahi ni demi Allah. Kalau wallahu bermula Allah. Kalau wallahi demi Allah. Sumpah. Abu Ayyub bersumpah, wallahi demi Allah. Ma sadaqallaha abdun. Ma tu manafi. Tidaklah membenarkan akan Allah seseorang hamba. Hamba tu tak termasuk orang yang membenarkan Tuhan. Tak termasuk orang yang beriman dengan Tuhan. Macam itulah maksud dia. Seorang tu tak masuk di kalangan orang yang membenarkan Allah Ta'ala. Illa melainkan. Man asrahu an yush'ara bimakanihi. Melainkan dia tidak suka. Yush'ara, orang mengetahui bimakanihi, tempat tinggal dia. Orang tu tak dikatakan sebenar-benar beriman kepada Allah kalau dalam hatinya dia suka orang tahu tempat duduk dia. Di mana alamat dia. Kalau dia suka rumah dia diketahui orang, mungkin dia popular, rumah saya begini-gini, biar orang puji rumah dia besar. Di depan rumah dia ada 3 biji kereta, 4 biji kereta. Halaman luas. Lepas tu ada kontrol pagar pula. Itu bukan dikategorikan orang yang benar-benar beriman. Kata siapa? Abu Ayyub. Lagi orang tak tahu kita, lagi mudah tuan-tuan. Bila orang kenal kita ni payah tuan. Dia bermusuh dengan kita. Kita musuh dengan dia. Sakit hati kita. Dia kata kita kata dia. Tak pasal-pasal berkelahi. Kalau dia puji kita, bahaya. Kita jadi bahaya. Mungkin jadi riak, jadi ujub dan sebagainya. Di akhir zaman ni tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia suruh kita ni kalau boleh jangan bergawi banyak sangat. Orang tipu kita lah ni apa? Orang panggil apa? Scammer. 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 Saya pun tuan-tuan, satu hari tu, saya nak buat pondok Pulau Pangkok. Buka-buka mesej. Saya berhajat nak wakaf simen untuk ustaz. Tak lagi dia hantar main. Dia hantar main gambar trailer. Orang tengah duduk buh dalam trailer tu. Simen. Satu trailer. Saat lagi dia hantar main. Dah siap. Cuma nak hantar dia datang. Nak hantar pergi Pulau Pangkok. Trailer nak naik sekali atas boat tu. Kan main. 2 jam tadi hantar lagi. Saya ada masalah sikit ustaz. Dia kata. Apa masalah pula? Saya ni sekarang berada di Mekah.
Jabat saya kita kerani cuti emergency. Pasal balik, pasal pak dia mati. Masalah dia, apa saya nak tahu apa masalah? Masalah dia, nak bayar tambang trailer tu. 2,400 berapa tu. Simen boleh bagi. Tambang trailer tak boleh bayar. Ustaz bayar dulu. Nanti saya balik Mekah, saya bayar balik ke Ustaz. Saya kata skema dah ni. Esok pagi, saya pergi balai polis. Balai polis Buai, jumpa OCS. Biasa tak macam ni Datuk? Macam ni berlaku gini ni. Biasa Ustaz. Main saya handphone tu. Saya tunjuk nombor kau tu. Dia telefon kau tu, dia maki polis. Polis dia maki kawan tu. Kau Ustaz pun nak tipu lah. Macam lagi ramai orang kenal kita, lagi masalah kita. Lagi banyak orang tak kenal kita, lagi selamat kita. Di akhir zaman ni. Ini nampak pasal. Jadi, kata Abu Ayyub, dia bersumpah dengan nama Allah, tak dinamakan seorang tu benar-benar membenarkan Allah. Bukanlah di kalangan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang yang suka man asrahu alla yu'syara bimakanihi. Tak dikatakan orang beriman, melainkan dia suka bahawasanya rumah dia tak dikenali. Orang tak tahu rumah dia di mana. Itu lagi benar orang yang benar-benar beriman. Kalau dia suka orang kenal, dia suka rumah dia di mana, suka itu, suka ini, itu bukan orang sebenar-benar beriman. Orang yang beriman, semata-mata kerana Allah. Bukan dia nak masyurkan diri dia. Dia buat ibadat lillahi ta'ala. Ulama ajak kita. Salli, fardal maghribi, salah rakaatin, hujungnya makmuman, hujungnya lillahi ta'ala. Semayang pun kerana Allah, puasa kerana Allah, semua kerana Allah. Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad Rasulullah. Orang yang bersama-sama Muhammad. Maksud orang bersama Muhammad ketika Nabi Muhammad hidup, para sahabat radhiyallahu ajma'in. Juga dikatakan orang yang bersama-sama Nabi Muhammad selepas Nabi wafat. Dia tak pernah tengok Nabi, dia disifatkan dia bersama-sama dengan Nabi. InsyaAllah di akhirat besok akan bersama-sama Nabi. Siapa dia? Pertama, sifat mereka itu asyidda' 'alal kufar. Tegas dengan kafir. Kafir yang menentang Islam. Tegas. Ruhama ubainahum, berkasih sayang sama-sama Islam. Taruhum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka sentiasa rukuk, sujud. Buat ibadat tu patuh perintah Allah. Untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ibadat yang didirikan tu semata-mata untuk mencari kurniaan Allah. Lagi apa yang mereka cari? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cari redha Allah. Itu makna ikhlas. Jadi orang ni dia tak suka rumahnya dikenali. Tempat tinggal dia dikenali. Kalau hati dia suka orang duk kenal dia, buat pula apa orang panggil apa tu? Name apa? Tu kad, my card. Ni my card. Dia duk bagi ke orang, suruh kenal dia. Jadi ini bukan. Jadi akhir zaman, eloklah sangat. Kita kalau boleh, janganlah diri kita ni, kita popularkan. Zaman ni tuan-tuan, kita tak popularkan diri kita pun, orang tolong popular. Ni macam ni, gambar ambil. Nak ambil tak apa, tak ada masalah.
Sat lagi ada pula kawan pandai. Dia masuk TikTok. Dia potong sana, potong sini. Dia ambil 2-3 minit, 2 minit. Viral, beribu-ribu. Tu kerja dia lah. Hati kita jangan jaga. Jangan duk nak macam tu. Orang nak buat nantak dia punya pasal. Hati kita jangan cita-cita nak jadi masyhur. Kalau orang nak buat tu, dia punya pasal lah. Hati kita kena jaga. Dan kita pula teringin kita dimasyhurkan. Dipopularkan. Itu yang tak boleh. Pasal masalah ni, masalah hati. Jaga hati. Kalau kita nak popular, kita dapat popular. Tapi kita tak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak dapat redha Allah. Kita nak orang sebut nama kita, kita dapat. Orang sebut nama kita. Tapi Allah tak sebut nama kita. Rugi tak rugi kita? Itu apa pertama. Apa dia tadi ni? Abu Ayyub. Ya, kata Ayyub. Artinya demi Allah. Tiada membenarkan Allah Ta'ala. Seseorang tu dia tak dinamakan orang yang membenarkan Allah sebagai Tuhan dia. Dalam arti kata lain, dia ni bukan termasuk orang yang sebenar beriman. Begitu cerita dia. Siapa orang tu? Oleh seseorang hamba Allah itu, melainkan orang yang suka dalam hatinya itu bahawa jangan ada seseorang mengetahui akan tempatnya itu. Orang tersebut dikatakan orang yang benar-benar beriman dengan Allah, orang yang dalam hatinya tak suka dia dikenali. Sampai peringkat dia pun tak berapa nak orang kenal rumah dia di mana. Kalau orang yang tak sempurna iman, dia nak. Pasal dia baru buat rumah besar, banglo. Kan? Semua persiapan perabot apa semua. Hati tu. Hati yang jadi payah ni tuan-tuan. Bila hati ni berpenyakit, dia ada tanda-tanda. Kalau hang suka dikenali, hang tak dapat kelazatan ibadat. Kemanisan ibadat tak dapat. Keseronokan ibadat tak dapat. Kerana kamu buat ibadat bukan kerana Allah, kerana ingin masyhur. Buat ibadat kerana nak dunia, kamu dapat dunia. Orang masyhurkan kamu. Orang puja kamu. Tapi kamu tak dapat redha Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan, dunia dengan akhirat ni dua yang berlawanan. Hang tuntut dunia, hang tak dapat akhirat. Imam Ghazali kata ibarat masyrik dengan maghrib. Masyrik matahari naik, maghrib matahari jatuh. Menghadap muka matahari naik, kita terpaksa membelakangkan matahari jatuh. Hang menghadap matahari jatuh, hang terpaksa membelakangkan matahari naik. Hang tuntut dunia, hang letak akhirat di belakang. Tapi kalau hang ambil akhirat, dunia terpaksa berpada-pada lah. Jadi, orang yang cerdik, dia akan pilih akhirat. Pasal, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khairun, lebih baik. Wa abqa, lebih kekal. Orang cerdik, dia akan pilih yang terbaik dan yang lebih kekal. Daripada yang binasa dan yang tak kekal, yang buruk, yang tak elok. Itu pesan Abu Ayyub. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Bashar rahimahullah ta'ala, ya, Bashar ni Bashar apa? Bashar al-Hafi rahimahullah ta'ala. Ma'arifu rajulan ahabba an yu'arafa illa zahaba dinuhu
Waftadaha. Artinya tiada aku ketahui akan seorang laki-laki yang kasih ia bahawa dikenali akan dia oleh seseorang, melainkan hilang agamanya itu. Orang yang suka masyhur, agama hilang daripada diri dia. Tak ada kesempurnaan agama orang tu. Jati diri sebagai hamba Allah tak ada kat dia. Bila dia suka dia masyhur. Kalau kita dia main kat kita, apa kita nak rimas? Dia popularkan diri kita depan kita. Apa punya bodoh orang. Dia main nak bagi nak tunjuk dia popular. Hantar orang kenal aku. Aku ceramah ramai orang. Aku ceramah paling kurang 10 kali. Orang takbir. Aku ceramah orang punya ramai. Hari-hari main cerita kat gitu, ketua-ketua meluat lah. Apa punya bodoh punya orang. Tapi kalau orang ikhlas, tak membanggakan diri, tak popularkan diri, kita berseronok mengaji dengan dia. Orang lagi tawaduk, kita lagi seronok. Orang lagi duk angkat diri dia, kita kata, payah orang macam ni. Itu dia. Ni kata Bashar rahimahullah ta'ala. Ma'arifu rajulan. Tidaklah aku kenali seorang laki-laki ahabba an yu'arafa, bahawa dia suka dia dikenali. Tak ada seorang lelaki yang suka diri dia dikenali, illa, melainkan laki-laki itu zahaba dinuhu, melainkan lari, keluar, pergi agama daripada diri dia. Dia tanggalkan agama daripada diri dia. Orang ni orang tak ada maruah. Kita boleh tengoklah orang yang suka diri dia popular. Dia mana nak utamakan agama, bukan utamakan diri. Demi nak mempopularkan diri dia, dia sanggup jual agama. Dia boleh serba-serbi tuan. Boleh. Dia pergi tokoh Cina jadi Cina. Masuk tokoh Hindu jadi Hindu. Masuk tokoh Menggali jadi Menggali. Dia ni apa bendara ni? Sebab dia nak popular. Depan orang Melayu pun dia nak popular. Depan Cina pun dia nak popular. Hindu, Islam semua dia nak popular. Dia cari redha manusia, dia tidak akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada? Allahu Rabbi ya Karim. Payah ni agama ni tuan. Nak ibadat satu hal payah. Nak jaga dia bagi hilang lagi satu hal payah pula. Nak bangun malam. Sikit payah. Berjaga malam merah mata-mata. Esok bagi orang tanya awak mata merah tu. Tahajud. Aku alhamdulillah. Bubuh alhamdulillah juga. Tahajud hantar tiap-tiap malam. Dah sebulan tak tinggal. Haba'an mansura. Habis. Beribadat kerana nak orang puji. Kita dapat pujian orang. Tapi tak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihlah mana kita nak. Nah. Itu dia. Artinya tiada aku ketahui akan seorang laki-laki yang lebih kasih ia bahawa dikenali akan dia. Seorang laki-laki yang dikendaki, dia mau supaya orang kenal dia. Nak jadi popular dia. Dia gila ni macam-macam gila tuan. Ada gila duit. Ada gila pangkat. Ada gila popular. Macam-macam. Gila glamour. Cakap orang bukan dia ni. Dia suka bawa isu yang bercanggah dengan umat. Biar dirinya popular. Kata dia hebat. Cuba tuan-tuan fikir. Binatang pun jisim. Malaikat pun berjisim. Manusia pun berjisim. Takkan Tuhan tidak berjisim? Saya kata gila lah kawan ni.
Oh, gila. Dia kata gila. Pokok ni gila dah. Punya anak popular tuan. Sanggup mensyirikkan Allah. Menyamakan Allah dengan makhluk. Tuan-tuan tahu jisim. Kepala, badan, tangan, kaki. Semua ni jisim. Tangan ni. Jisim. Ada kulit, ada bulu, tulang, darah. Ini semua jisim. Kalau binatang berjisim, Tuhan berjisim, Tuhan sopan binatang lah. Tuhan sopan lembu kambing lah. Apa punya bodoh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tak sama makhluk. Makhluk pun tak sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tak serupa Allah dengan baru. Allah yang kata, diri aku tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak serupa Allah Ta'ala, tak sebanding dengan sesuatu. Banyak ayat Quran menyebut Allah tak serupa makhluk. Yang dia samakan pula Allah dengan makhluk. Apakah jenis? Popular pun ambil cara lain lah. Macam-macam lah tuan-tuan akhir zaman ni. Dia gila macam-macam. Ada gila duit, gila pangkat. Gila ni, gila nak jadi masyhur. Macam-macam gila ada. Ya. Artinya tiada aku ketahui akan seorang laki-laki yang kasih ia akan dikenali akan dia oleh seorang, melainkan orang tu hilang agamanya itu. Agama hilang pada diri dia. Dia boleh jadi macam-macam. Masuk kandang kambing, mengembek. Masuk kandang kebau, menguak. Masuk kandang babi, wallahu alam. Aku tak tahu dia mana. Dia boleh serba-serbi. Hari tu punya anak popular, tuan-tuan tahu tak? Pergi buka pasar kuih sing. Pasar 2 tahun lepas. Pergi buka pasar kuih sing. Saya kata, buat apa buka pasar saja? Terawih terus. Ya? Beratik dalam kuih tu. Yang baru-baru ni, pergi bantu tokoh apa lah? Tokoh Hindu. Surau berlambak, masjid berlambak, sekolah tahfiz berlambak, boleh cuci. Bici tokoh Hindu punya anak popular. Patutlah makna kata ulama ni kata orang yang macam tu hilang agama pada diri dia. Jangan buat pasal. Tok guru dulu ajak tuan. Jumpa tokoh buka perhati kalian. Jangan redha sikit pun di hati. Ni bukan kata ni masuk, cuci lagi. Macam-macam. Tak tahulah tuan-tuan. Akhir zaman. Dan jadi nyata kejahatannya itu. Makna orang yang makna kata nak popular tu, kejahatan dia jelas, nyata. Dia akan lahirlah tindakan-tindakan nak popular tu. Mungkin dengan memuji diri sendiri. Mungkin menghina orang lain. Bermacam-macam kemungkinan akan berlaku bila niat dia tak ikhlas dalam beragama. Dalam beribadat. Dan lagi ia berkata, ia siapa ni? Bashar ni. Tok guru ni, ulama ni berkata lagi, la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu an ya'rifahun nas. Bukan hadis, bukan Quran, tetapi pengalaman. Kita kena ingat ulama-ulama ni dalam ilmu tasawuf bukan setakat Quran dia ambil dalil ilmu tasawuf, bukan setakat hadis, tetapi kata-kata ulama yang sampai kepada satu martabat yang tak boleh ditolak kebenaran dia. Itu dalil ilmu tasawuf. Macam kitab hikam, dia bukan Quran.
Dia bukan hadis. Hikam ni kata-kata hikmat. Hikmatun, hikmah. Mufrad dia hikmah. Jamak dia hikamun, hikam. Ada 264 kata-kata hikmat Syekh Ibn Athaq dalam kitab hikam dia. Sampai sekarang kitab tu dah 700 tahun. Sampai sekarang ulama tak ada orang yang berani tolak kata-kata Syekh Ibn Atha'illah dalam kitab hikamnya itu. Jadi ulama ambil kata-kata mereka itu sebagai hujah dalil ilmu tasawuf. Ini pun bukan Quran, bukan hadis, tapi kata Bashar yang penuh dengan hikmah. Dan memang betul pun. Dan dapat dirasai oleh orang yang beramal dengan dia. Apa dia kata? La yajidu halawatal akhirah. Tidak akan mendapati kemanisan akhirat. Seseorang tu tidak akan dapat rasa manis akhirat. Akhirat, dia tahu akhirat. Sungai yang mengalir. Kan? Penuh dengan nikmat. Bidadari itu. Cerita kita tak rasa manis. Kenikmatan akhirat tu kita tak rasa manis. Kalau kita rasa manis, kita rasa sedap, kita akan pulun ibadat untuk pergi akhirat. Kalau kita yakin sungguh-sungguh akhirat tu tempat yang sedap, yang bagus, hebat, kita akan bersungguh-sungguh buat amalan untuk pergi ke akhirat. Di antara tanda-tandanya, dia tak takut mati. Sebab apa? Dia memang nak pergi akhirat. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan dapat melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Nak tengok Tuhan mesti mati. Sebab itu para sahabat berlumba-lumba untuk mati syahid. Karena mereka, Allah rasakan di diri mereka nikmat akhirat, keladatan akhirat, kemanisan akhirat, halawatul akhirah. Kamu takkan dapat benda ni, makna kata Bashar. Siapa orang itu? Rajulun, seorang laki-laki. Ayya'rifahun nas, yuhibbu an ya'rifahun nas. Laki-laki yang suka supaya dia dikenali oleh manusia. Dia, tuan-tuan sekalian, buat ibadat supaya orang puja dia, masyhur. Biar orang kenal. Dia takkan dapat kemanisan akhirat. Kita ni, tuan-tuan, kena usaha ke arah tu. Ada seorang, tuan-tuan, seorang ulama, seorang sahabat, seorang tabi'in. Khalifah mai Madinah. Dia mai Madinah. Dia tanya, ada tak lagi sahabat-sahabat di sini? Tak ada. Sahabat semua mati ya. Kalau tabi'in, ada tak banyak? 2-3 orang yang tinggal. Banyak yang dah mati. Khalifah kata, ambil dia mai jumpa saya. Saya lupa nama tabi'in tu. Mailah. Antara soalan yang Khalifah tanya dia apa dia? Pasal apa? Setengah orang takut mati. Setengah orang suka mati. Macam mana boleh jadi macam ni? Kata ulama ni, Khalifah, seseorang yang terpisah dengan anak isterinya berpuluh-puluh tahun. Hari yang paling menggembirakan dia, hari dia nak balik jumpa keluarga dia. Dan saya kena tanah SA 5 tahun. Hari apa yang saya paling seronok? Hari saya dibebaskan. Kerana boleh jumpa anak isteri yang saya kasihi. Dia. Begitulah tuan-tuan. Begitulah wahai Khalifah. Orang yang cintakan Allah. Hari dia mati itulah yang paling gembirakan dia.
Kerana kematian itu boleh menemukan dia dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul kasihkan Allah, tuan-tuan suka nak mati. Al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Sebab itu rata-rata orang dulu, sahabat-sahabat Nabi suka mati, kerana mati itu jambatan untuk bertemu kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila sebut mati, adapun seorang hamba yang lari daripada Tuhan dia, hamba tu lari daripada Tuhan dia, tentulah dia takut nak kembali kepada Tuhan dia. Dia lari daripada Tuhan. Mana berani jumpa Tuhan? Lagi Tuhan dia bagi dia, pukul dia. Hamba yang lari daripada Tuhan cukup takut nak berjumpa Tuhan dia. Begitulah orang yang buat derhaka ke Allah Ta'ala. Dia cukup takut nak kembali kepada Allah. Kerana dia yakin aku akan diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan dan sekalian, ujung-ujung usia kita ni bersungguh-sungguhlah ibadat. Buat ibadat kepada Allah. Tak ada masa nak melawak-melawak, tak ada masa dah. Kalau umur macam saya 70 tahun, umur kita 60 lebih, 70 lebih, masuk 80, bukan masa nak bergurau dah tuan. Tak ada masa nak melancung sana, melancung sini dah, tak ada masa tuan. Kita kena penuhkan diri kita dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bacalah Quran, jangan tinggal. Jangan biar satu hari pun berlalu tanpa baca Quran. Paling kurang 3 muka. Tahajud setiap malam. Sembahyang jemaah jangan tinggal. Sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah tunaikan. Masya Allah. Mari kita ambil kesempatan kedatangan Rejab. Tak berapa hari lagi ni tuan. Mungkin 10 hari lagi ya. Rejab akan mai. Puasa Rejab. Sebagai persiapan nak menghadapi Ramadan. Lepas Rejab, puasa Syakban pula. Bila kita latih, kita berpuasa Rejab dan Syakban, insya-Allah perut kita dah cantik. Mudah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh selesa. Makan sikit untuk dapat kuat ibadat di tengah malam. Manalah tahu tuan-tuan, mungkin ni Ramadan terakhir untuk kita. Saya cuma minta satu ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengarlah apa-apa terjadi pada saya, mana nak tahu. Kalau saya mati, minta tuan-tuan tolong semayang jenazah saya tu ya. Kalau takdirnya tak dapat, kurang-kurangnya hadiahlah Suratul Fatihah untuk diri saya. Itu saja yang saya harap. Mudah-mudahan mungkin doa tuan-tuan lebih makbul daripada doa saya sendiri. Minta keselamatan dunia dan akhirat. Kita makin dekat tuan-tuan, makin dekat, makin hampir. Bukan bertambah jauh. Tak ada masa nak cari masyhur. Di sinilah masanya kita untuk membetulkan niat kita. Ibadat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana tujuan yang lain. Kerana situ semua matlamat kita akan pergi. Kubur kita dekat dengan kita ni. Kita akan pergi duduk situ tuan. Tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada siapa boleh bantu kita. Amalan kita lah tuan-tuan. Sebab itu kita harap dengan amalan kita ni Allah kesian dekat kita. Itu saja kita harap. Dengan rahmat dan belah kasihan Allah Ta'ala, Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Perjalanan jauh tuan-tuan. Nak duduk dalam kubur tu tak tahu berapa ribu tahun tu. Lagi padang mahsyar, bukan dengar. Kita pun tak tahu kita syurga atau neraka. Tak ada seorang antara kita yang boleh menjamin diri dia akan selamat. Melainkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perbetul lah tuan-tuan diri kita. Buat ibadat betul-betul lillahi ta'ala. Ini pesan makna kata, Bashar tadi ni. Maknanya, kata musannif rahimahullah ta'ala. Artinya, tiada
mendapat akan manis akhirat. Seseorang tu tidak akan dapat merasai kelazatan di akhirat. Ada setengah orang tuan-tuan, dia duduk di dunia, dia dapat rasa dah. Liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Dua syurga yang Allah bagi kepada orang yang takut kepada Tuhan dia. Orang yang betul-betul kenal Tuhan, makrifat dengan Tuhan, takut kat Tuhan, Allah bagi dua syurga. Jannatan, dua syurga. Pertama, jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan. Iaitu kemanisan ibadat. Dia buat ibadat rasa manis lah tuan-tuan. Rasa khusyuk, rasa sedap. Dia dapat dah di dunia ni. Dia kena ujian-ujian Allah Ta'ala. Dia redha, dia sabar. Dia dapat nikmat Allah, dia syukur sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dia dapat kemanisan akhirat. Di dunia ni. Di akhirat besok, satu lagi syurga Allah sedia kat dia. Namanya Jannatul Ajilah. Syurga yang ditangguh. Di dunia, Jannatul Ajilah. Syurga disegerakan. Di akhirat dapat syurga yang ditangguh. Syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Usahalah tuan-tuan, mudah-mudahan. Minta doa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerah kita syurga di dunia, kemanisan ibadat, syurga akhirat, syurga yang berkekalan di akhirat besok. Orang yang ada syuhrah, dia tidak akan mendapat manis akhirat itu oleh seorang laki-laki yang kasih ia, bahawa ia dikenali akan dia oleh manusia. Dia beribadat supaya orang kenal dia, manusia puja dia, dia tak dapat semua-semua ni tuan-tuan. Jadi nak dapat kemanisan akhirat, jangan ada benda ni kat kita. InsyaAllah Tuhan bagi kat kita keseronokan kemanisan akhirat. Halawatul ibadah, kemanisan ibadah. Halawatul jihad, kemanisan berjihad. Halawatul sadaqah, kemanisan bersedekah. Halawatul wirid, kemanisan berzikir, berselawat dan sebagainya. Dan adalah hadis Nabi SAW. Dan sekalian asar ni asar sahabat. Segala hadis-hadis yang dikemukakan tadi, percakapan sahabat sebagai dalil yang dikemuka oleh Imam Ghazali, asar daripada sahabat dan tabi'in, yang terakhir tu tabi'in. Lepas Nabi tadi, sahabat-sahabat dan tabi'in. Yang tersebut dalam pasal ini sekiranya itu menunjukkan sebab dengan dia itu masyhur yang dicela oleh syarak. Ingin masyhur, ini dicela oleh syarak. Ada masyhur yang syarak cela. Ada masyhur yang syarak tak cela. Syarak cela yang mana? Kita nak masyhur. Tapi kalau kita tak ingin masyhur, tapi kita jadi masyhur, itu Allah yang memasyhurkan kita. Itu syarak tak cela. Untuk kenali. Orang kenal dia. Begitu ramai. Dia tak ada perasaan dia nak masyhur. Itu tak apa. Ulama-ulama dulu semua macam tu. Masyhur macam ni tak dicela oleh syarak. Yang dicela oleh syarak, kita nak masyhur. Itu dia. Dan adalah lawan masyhur itu khumul. Lepas ni dia nak sebut bab khumul pula. Tak ingin masyhur. Beribadat kerana Allah. Dia tak mau diri dia masyhur. Bahkan kalau dia masyhur, dia takut pula. Dia cukup takut. Kalau orang main salam dengan dia, cium tangan dia, Allah, dia takut. Dia cukup bimbang. Takut. Hati jadi bangga. Hati jadi gitu gini. Itu dia. Lawan dia, khumul. Yakni khumul ni dipuji akan dia oleh syarak. Syarak puji dia.
Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ni mengikut kitab ni lah. Kita akan sambung nanti Fadilat Khumul. Tetapi sebelum saya tutup ni, saya nak kemukakan 4 sebab, tuan. 4 perkara penting berkaitan tajuk yang kita bacakan tadi. Ada 4 perkara. Macam mana kita nak jaga diri kita supaya kita jangan teringin nak masyhur. Yang ni saya kutip daripada kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali juga. Pertama, tuan-tuan, Imam Ghazali mengajak kita, tuan-tuan sekalian, merujuk ayat Quran. Allah lazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menjadikan 7 petala langit, Allah juga menjadikan 7 petala bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah mentadbir langit dan bumi. Apa ada langit dan bumi, semua Tuhan tadbir. Siang, malam, pagi, petang, panas, redup, hidup, mati. Semua ni pentadbiran Allah Ta'ala. Untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu semua tahu. Allah jadikan apa yang kita nampak ni, supaya kita tahu sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu amat berkuasa. Allah berkuasa terhadap seluruh makhluknya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan supaya kita tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala meliputi pengetahuannya terhadap semua makhluk. Dia tahu semua. Sampai dalam perut kita, hati kita, Tuhan tahu. Jadi tak cukupkah Allah mengetahui apa di hati kita? Apa yang dia tengok, apa yang kita buat. Ibadat yang kita dirikan. Kita tak puas hati ke dengan Tuhan tilik kita ibadat tu? Sampai kita nak suruh orang tilik. Nak suruh orang masyhur, kita jadi masyhur. Hang tak cukupkah dengan Allah? Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah bagi aku Allah Ta'ala. Tuhan dah tengok aku. Cukuplah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati aku melainkan Allah. Maka ibadat kita untuk Allah, bukan untuk jadi masyhur. Tuan-tuan, bangunlah tengah malam. Allah bangga, tuan-tuan, dengan hambanya bangun di tengah malam. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, hang tengok hamba aku. Dia sanggup tinggal tempat tidur dia, selimut dia, pembaringan dia, kerana aku. Allah puji kita depan malaikat. Tak cukup kah? Hingga kita nak orang puji kita. Nak kita jadi masyhur, tak cukup kah? Apa jenis kita manusia yang macam ni? Kalau cara fikir kita nak masyhur sisi manusia, biar hina sisi Allah Ta'ala. Kita bukan jenis manusia yang berakal, kata Imam Ghazali. Kalau inilah cara fikir kita, itu nombor 1. Bila tuan-tuan terlintas mai tu perasaan nak masyhur, tuan-tuan fikir sungguh-sungguh. Biarlah aku masyhur di sisi Allah. Daripada aku masyhur untuk manusia, dapat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, man kana sawab ad-dunya wa indallahi sawab ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang nak bahagian dunia, tapi ingat, di sisi Allah bahagian dunia dan akhirat. Kita bukan nak habuan dunia saja, yang pentingnya habuan akhirat. Di sisi Allah, habuan dunia dan akhirat. Sisi manusia, dia bagi habuan dunia saja. Dia cuma boleh puji kita di dunia, tapi kita tak dapat pujian Allah di akhirat. Kita takkan dapat. Dalam satu hadis, Nabi SAW
bersabda, Nabi kata apa? Yu'tad dunya bi amalil akhirah. Carilah dunia dengan amalan akhirat. Wala yu'tal akhirah bi amalid dunya. Kamu takkan dapat habuan akhirat dengan habuan dunia. Kita buat, makna kata, kita beramal, makna kata dengan amalan akhirat, dunia kita dapat, insya-Allah. Kita beramal kerana Allah, Allah bagi dunia kat kita. Wala yu'tal akhirah bi amali dunya. Kamu takkan dapat habuan akhirat dengan amalan dunia. Kita buat ibadat nak dapat dunia masyhur, akhirat tak dapat. Tapi kalau kita buat amalan kerana Allah, dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Kita buat kerana Allah. Kadang-kadang tuan-tuan tengok orang yang ikhlas beribadat ni, dunia dia masyhur, akhirat pun dia masyhur. Penghuni bumi pun dia masyhur, penghuni langit pun dia masyhur. Jadi tuan-tuan, buat ibadat kerana Allah, jangan kerana dunia. Itu ketiga. Keempat, tuan-tuan, carilah, buatlah ibadat kerana mencari mardatillah, mencari redha Allah. Allah suka kita buat ibadat kerana mencari redha Allah. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat ibadat kerana manusia, manusia tahu, manusia meluat, tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan tengok orang buat kerja kerana manusia? Dia ada bos. Dia ada bos. Depan bos bukan lagi buat kerja. Bos tak ada, dia tak buat. Kalau bos dia tahu, bos dia marah tak? Apa ini orang? Kita ada baru dia buat. Kalau tak ada, tak buat. Hang buat kerja kerana manusia. Manusia tu pun benci ke hang, tahu tak? Manusia benci kita, tuan-tuan. Buat kerja kerana manusia. Tapi Allah Ta'ala, kalau hang buat kerja, buat amalan, kerana Allah, Allah suka. Allah suka kita. Allah suka. Tapi buat amalan kerana manusia, manusia pun benci. Kita pun meluat. Orang duk bodek tak habis. Bukan nak buat kerja, bodek. Dan akhir sekali, tuan-tuan, kita ni orang cerdik ke orang bodoh? Kalau orang cerdik, dia sebagai seorang pekerja raja. Pekerja raja, petugas istana. Dia buat kerja kerana raja. Kerana raja. Ada seorang lagi buat kerja kerana takut dekat tukang sapu sampah. Tukang sapu sampah, aku buat kerja kerana tukang sapu sampah. Yang seorang ni buat kerja kerana raja. Hebatlah buat kerja kerana raja. Raja tu mulia, pangkat tinggi. Buat kerja kerana dia, okey lah. Ni buat kerja kerana tukang sapu sampah, bodoh. Hang buat amalan kerana manusia. Ibarat hang ni buat kerja untuk tukang sapu sampah. Manusia ni martabat rendah. Buat kerja pada orang yang martabat rendah, bodoh. Buatlah kerja, ambil ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beramal, beribadat ni, dia mencari redha Allah. Bukan mencari redha manusia yang setara dengan dia. Yang rendah martabat macam dia juga. Maka mudah-mudahan dengan 4 hujah ni, dapat menempih kita lintasan-lintasan hati. Kalau buat ibadat kerana selain daripada Allah, kita akan rugi yang amat sangat. Jadi marilah kita, makna tolak je jauh sifat yang ada di hati kita, sifat syurah ini, yang terpentingnya mudah-mudahan kita mendapat kemanisan akhirat, kemanisan ibadat. Bila kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala, kerana apa jadi manis, tuan? Manis tak manis ni, dia Allah tuang dalam hati kita. Inna nuru iza dakhalal qalba infasaha wa insyaraha. Nur
Masuk dalam hati, hati lapang, terbuka. Allah nak tuang nur dalam hati kita ni. Tapi hati kita kotor. Penuh dengan syuhrah. Buat ibadat tak ikhlas. Buat ibadat kerana manusia. Nak jadi masyhur. Hati kita kotor. Bila hati kotor, macam cawan kotor lah tuan-tuan. Cawan ni kotor. Tik kucing, tik ayam. Tuan-tuan nak tuang tak Milo dalam ni? Kopi, teh. Tuan-tuan pun tak tergamak. Tuan-tuan kena bersih dulu hati ni, cawan ni. Baru layak tuang teh ke, Milo ke, kopi ke. Dan sebagainya. Begitulah Allah nak tuang dalam hati kita kemanisan ibadat. Tapi hati kita tak layak menerimanya. Macam cawan kotor, tak layak terima Milo, teh, kopi. Oleh itu apa jalan? Basuh dulu cawan ni. Pergi basuh, cuci elok-elok. Baru tuang Milo. Hati ni basuh. Riak, ujub, syuhrah. Macam-macam ni cuci, buang-buang, pergi bersih. Maka ketika itu layaklah hati kita menerima nur daripada Allah. Bila nur masuk, barulah manis ibadat. Barulah yakin akhirat. Barulah seronok nak bertemu Allah. Sebab nur ni masuk. Jadi kerja kita hari ni tuan-tuan, membersihkan hati kita dari segala sifat mazmumah, termasuk syuhrah. Dengan mengaji ilmu tasawuf. Jangan duk dengar cakap anak Pak Wahab. Oh, apa kenal anak Pak Wahab? Wahabi. Dia berkata jangan mengaji tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu ayat acak. Lagi gila. Anak bagi ilmu apa? Nak cuci hati. Ilmu apa? Jadi jangan dengar cakap mereka. Ulama' dah tinggal kat kita. Kitab bertimun-timun. Ulama' yang ada pada hari ini, alhamdulillah masih boleh baca kitab-kitab tersebut. Kita yakin dengan kemampuan ulama' kita terdahulu. Kita beramal dengan dia. Kita akan kembali di akhirat besok insyaAllah. Paling tidaknya, mohon pada Allah Ta'ala. Kita baca kitab Imam Ghazali. Syekh Daud Al-Fatani. Ni Arsyad Al-Ban. Ni Syekh Abu Samad Al-Palembani. Mudah-mudahan tok-tok guru yang kita baca kitab mereka ini mengiktiraf kita ni anak murid dia. Mudah-mudahan Imam Ghazali sanggup terima kita anak murid dia. Kita baca sebulan 2 kali kitab dia. Mudah-mudahan. Syekh Abu Samad Al-Palembani mengiktiraf kita anak murid dia. Yashfa'u yaumal qiyamati salah satu al-anbiya summa al-ulama summa syuhada. Yang nak tolong kita besok di akhirat 3 jenis manusia. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi. Summa al-ulama, nombor 2 ulama sufi. Summa syuhada, yang ketiga para syuhada. Jadi mudah-mudahan harapan. Yang paling akhir saya nasihatkan malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan merupakan ahli ilmu. Orang yang rajin mengaji. Saya duduk main tengok muka ni lah. Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan tolong perbetul niat tuan-tuan. Niat menuntut ilmu. Macam disebut oleh Rasulullah SAW. Apa niat? Liyuhya bihil Islam. Dengan ilmu ni yang aku dapat ni, aku nak menghidupkan agama Islam dalam diri aku, keluarga aku, masyarakat dan negara aku. Ini tujuan kita mengaji. Mari kita dengar sama-sama dengar kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi kata? Nabi bersabda, man ja'al mautu wa yatlubul ilma. Siapa yang mati sedangkan dia sebagai penuntut ilmu. Sebab hadis ni tuan-tuan, kerana sejak akhir-akhir ni dengar ramai orang mati. Saat orang mati, duk sihat elok tak pasal-pasal. Dicucuk apa benda pun tak tahu. Dah, nak menapis tak boleh. Duk sihat-sihat. Betul? Tidak terus. Selalu dengar tuan. Kita tak tahu bila giliran kita.
Kalau boleh mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang Nabi sebut ni. Manja al-mautu wa yatrubul ilma. Siapa mati sedangkan dia sebagai penuntut ilmu, siang kerja, malam mengaji. Masjid ni mengaji tak tinggal. Kerja-kerja juga siang, malam-malam mengaji. Dia termasuk ahlul ilmi. Orang penuntut ilmu. Dia mati. Mati tak kira lah. Mati kemalangan ke, mati sakit ke. Tak kira lah mati kot mana pun tak kira lah. Tapi yang penting, dia mati sebagai penuntut ilmu. Liyuh ya bihil Islam. Niat tu yang penting. Niat dia mengaji kerana nak menghidupkan agama Islam. Nak beramal dengan amalan Islam. Ilmu dapat, nak beramal. Tengah mengaji, mati. Apa berlaku tuan-tuan? Nabi kata, fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antaranya dan nabi-nabi berada dalam syurga darajatan wahidah, derajat yang satu. Tuan-tuan bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Jadi penuntut ilmu niat kerana Allah. Tuan-tuan main mengaji pun malaikat hampak sayap dah. Malaikat hampak sayap. Innal malaikata la tada'u ijnihataha li talibin ilmi ridha'an bima yasna'. Malaikat menghampakkan sayapnya kepada penuntut ilmu. Pasal apa? Kerana redha dengan perbuatan mereka itu. Tuan-tuan keluar rumah nak main mengaji, malaikat dah lindungi tuan-tuan di bawah sayap dia. Tuan-tuan balik sekali lagi, dia kembang sayap lagi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan sedang tak? Malaikat bersama-sama dengan tuan-tuan. Rasulullah kata malaikat berterbangan ni di dunia ni cari majlis ilmu. Malam ni pun malaikat ada. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Habis majlis, kita semua balik, malaikat naik ke langit. Allah tanya dia, main mana? Engkau lebih tahu ya Allah, Masjid Batu. Mereka buat apa sana? Cerita tentang syurgamu ya Allah. Aku lihat yang hadir semua ghairah nak masuk syurgamu ya Allah. Allah kata, pernahkah mereka melihat syurgaku? Mereka kata tak pernah. Kalaulah mereka pernah melihat syurgaku, tentu mereka bertambah ghairah untuk masuk ke syurgaku dan beramal ibadat. Apa lagi mereka cerita? Tentang nerakamu ya Allah. Mereka gerun dan takut nerakamu ya Allah. Pernah tak mereka dengar, tengok nerakaku? Tak pernah. Kalaulah mereka pernah melihat nerakaku, tentu mereka tak berani buat maksiat. Aku ampun semua yang ada dalam majlis ilmu tu. Malaikat Allah ampun tuan-tuan. Ya Allah. Kalau tuan-tuan mata hati terang, tuan-tuan takkan tinggal majlis ilmu. Merangkak pun tuan-tuan kamai. Allah ampun dosa kita. Malaikat kata ada di antara mereka yang tak masuk dalam masjid tu. Duduk kaki-kaki lima. Depa pun aku ampun, kata Allah. Duduk di luar pun Allah ampun. Begitulah rahmat Allah terhadap penuntut ilmu. Sebab itu tuan-tuan jangan tinggal mengaji sampai mati. Tuan-tuan teruskan mengaji. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hassin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina
من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Takbir.